Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa sekali lagi dalam tazkiyah Ramadan ini, di mana pada perjumpaan yang lalu telah kita melalui sebuah hadis yang mulia tentang golongan orang-orang yang diharamkan daripada masuk neraka, iaitu orang yang mempunyai 4 sifat ini. Sifatnya yang pertama ialah orang yang dekat, yakni orang yang disenangi oleh orang lain, yakni mudah untuk orang berbual dengan dia dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah orang yang merendah diri. Barang siapa yang merendah diri, maka Allah angkat darjatnya dan dia itu menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat yang ketiga adalah lemah lembut. Lembut budi pekertinya. Dan itulah kami contohkan sebagai di antara contoh akhlaknya Nabi SAW bersama dengan keluarganya. Dan juga di sini ada kami membawakan sebuah riwayat riwayat hadis Muslim daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda kepada Al-Asjij, namanya Al-Asjij. Apa kata Nabi SAW? Kamu mempunyai 2 sifat yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya suka. Nabi berkata kepada Al-Asjij ni, Nabi kata, kamu ni ada 2 sifat yang membuatkan Allah dan Rasulnya suka. Iaitu apa? Sifat lemah lembut dan murah hati. Hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih. Iaitu lemah lembut dan sifat murah hati. Baik, teranglah itu adalah kemuliaan sifat lemah lembut. Baik, kemudian yang terakhir adalah mudah berurusan. Baik, hadis yang kami terangkan, kami kongsikan pada hari Isnin yang lalu, hadis itu adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Baik, jadi kita lanjutkan dalam pembacaan kitab. Hadis yang berikut ini menjelaskan lagi maksud hadis tadi, iaitu pemahaman hadis yang akan kita baca ini, dia adalah menerangkan lagi, menjelaskan lagi maksud hadis yang hari Isnin yang lalu. Apa kata Nabi SAW? Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i. Baik. Adkhalallahu al-jannata rajulan kana sahlan mushtariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiya. Apa sabda Nabi SAW? Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan ke syurga seorang lelaki yang mempermudahkan urusan. Jual belinya serta dalam memberi keputusan, dalam meleraikan perselisihan, dan juga yang menuntut hak, segalanya dipermudahkan. Jadi orang ni kalau mempunyai sifat 4 ini, sifatnya ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkannya ke dalam syurga. Apa kata Nabi SAW? Allah memasukkan ke syurga seorang yang mempermudahkan urusan. Semua urusan dengan dia senang. Dia tak ada menyusahkan, strictly lah, mesti inilah, mesti itu, tegas, keras sangatlah. Susah orang nak berurusan dengan dia, tak ada. Orangnya ini adalah orang yang lelaki yang mempermudahkan urusan. Nabi SAW sebut lelaki ni bukan lelaki je sifat ni, kalau ada sifat ni masuk syurga, tak. Begitu juga dengan perempuan, dia umum lah. Dia umum. Yang mempermudahkan urusan. Jual belinya, dia nak jual dengan kita, senang untuk kita beli. Senang untuk kita beli. Dia nak beli dengan kita, senang untuk kita jual. Senanglah, tak ada nak menyusahkan kita. Kemudian serta dalam memberi keputusan. Wa qadiyan, jika mana dia adalah seorang yang qadi. Qadi itu bermakna yang bukan qadi nikah, tapi dia adalah sebagai yang menjawat jawatan yang berada di mahkamah lah, menyelesaikan permasalahan. Yang dia ni menuntut hak, yang dia ni kata aku tak ada bawa apa-apa, yang dia ni kata dia ni ada hutangan dia dan sebagainya. Kemudian dia nak selesaikan urusan tu, senang dia nak uruskan. Selesaikan dengan cara yang mudah.
Dua-dua pihak dapat bahagian masing-masing dan juga diputuskan keputusan tersebut dengan cara adil. Baik. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah dan juga yang menuntut hak, segalanya dipermudahkan. Jadi kalau anda kata dia yang menuntut hak, maka dia juga akan memudahkan urusan tersebut. Jadi apa yang nak bilang sini adalah orang yang mudah untuk kita berurusan dengannya, dan orang itu setiap perkara itu dia memudahkan. Dia memudahkan urusan tersebut. Nak itu disenangkan, nak ini disenangkan. Orang nak pinjam duit dengan dia disenangkan. Orang nak pinjam, tak boleh nak tanya macam-macam. Nak sedekah pun dia kasih sedekah. Dia tak ada tanya orang yang minta sedekah ni, kau ni nak buat apa dengan duit ni? Duit ni kau nak buat makan, kau mesti buat makan. Kau tak boleh beli bukan-bukan, tak boleh buat beli rokok ke, boleh apa, tak boleh. Kau rasa dia tak ada macam gitu. Senang urusan dia. Nak jual sesuatu senang. Tak ada meletakkan syarat, nak beli dengan dia pun senang. Subhanallah. Jadi orang yang mudah berurusan, maka orang ini akan dimasukkan Allah ke dalam syurganya. Subhanallah. Modalnya apa? Mudah berurusan. Ini namanya akhlak lah. Inilah perkara-perkara yang patut kita perbaiki dalam kehidupan seharian kita. Terutama khususnya bermula daripada sekarang ini, daripada bulan Ramadan inilah. Kita bulan Ramadan ini, mungkin kita ada dalam keadaan berpuasa, macam-macam ujian sekarang kita sedang tempuh ni. Jadi kita perbetulkan akhlak kita, ambil kesempatan ni untuk memperbaiki akhlak kita, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian hadis yang berikut ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menguatkan lagi hadis tadi. Rahimallahu abdan samhan iza ba'a, samhan iza ishtara, samhan iza iqtada. Artinya Allah merahmati, mengasihi hambanya yang mempermudah dalam berjual dan mempermudah dalam membeli dan mempermudah dalam tuntutan hak sesuatu perkara. Jadi ini hadis yang lain pula. Lagi satu hadis yang menerangkan lagi masalah tentang mempermudahkan urusan. Jadi kalau kita refer balik daripada hari Isnin lalu, kita dah dengar tentang antara sifat orang yang diharamkan masuk neraka adalah mudah untuk orang itu kita berurusan dengannya. Kemudian tadi hadis baru dibacakan tadi, Allah masukkan ke dalam syurga orang yang mudah berurusan. Senanglah orang yang senang untuk kita berurusan. Datang pula hadis yang ketiga ni yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Allah merahmati seorang hamba yang mempermudah dalam berjual, jual senang, dan mempermudah dalam membeli. Kemudian dan mempermudah dalam tuntutan hak sesuatu perkara. Pendek katalah seorang cakap, orang ni sama yang apa tadi, inti dia apa? Orang ni sangat mempermudahkan perkara yang boleh dipermudahkan. Jual beli dipermudahkan, minta keputusan dipermudahkan, memberi keputusan juga dipermudahkan. Hutang piutang dipermudahkan, pinjam meminjam, tak ada banyak soal, tak ada itu, tak ada ni, tak ada kata memberatkan orang, memberikan orang dengan keadaan membuatkan orang tu macam nak terima barang kita pun dia macam tak sampai, dia tawar hati lah nak terima. Pasal bila orang nak beri ni macam-macam dia kata, apa cakap itulah, apa keluarga awak ni tak mampu nak kerja ke sampai nak kena minta dengan saya. Tanya macam-macam, dah tanya macam-macam, dah hina orang tu betul-betul menghina, baru kasih duit. Kasih muka banyak $50 je. Tapi sebelum nak kena nak derma, nak kena dengar syarahan dulu. Syarahan bukan syarahan literally syarahan, maknanya kena dengar beliti dulu. Awak ni kenapa nak kena minta duit kat saya ni? Awak ingat apa ni? Ni apa ni. Inilah awak. Dah tahu gini-gini tak nak jalan ni, tak nak tu. Kita pula mempersulitkan urusan dia. Dia tu dah datang dalam keadaan desperate, dalam keadaan mengharap, dalam keadaan sangat. Jadi bila dia tengok kita pula, Allah takdirkan kita tu pada kita, kerana Allah nak bukakan bagi kita satu ruang yang kalau kita melangkah pada ruang tersebut, maka itu adalah ruang yang membawa kita ke dalam syurga. Ruang apa? Peluang kebaikan. Daripada Allah takdirkan orang itu pergi kepada orang lain, hari itu Allah takdirkan orang itu datang kepada kita. Jadi kalau kita sedekah, Allah dah bukakan pintu syurga ni. Dah bukakan pintu kebaikan. Kita tinggal memberi. Berapa tak soal. Kita tinggal memberi. Kita ada fikir tak? Yang Allah takdirkan tu, kenapa Allah takdirkan kita hari tu
orang tu datang kepada kita? Kenapa orang tu tak pergi kepada orang lain? Kenapa orang tu pergi kat kita? Itu tandanya Allah sedang membukakan pintu kebaikannya untuk kita. Jadi kita kena rebutlah, jangan kita mempersulitkan urusan orang tersebut. Baik, kemudian saya kata sini, begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang berikut ini yang menyatakan Allah mengampuni dosa orang tersebut. Sabda Nabi SAW, "Ghafarallahu li rajulin kana qablakum, kana sahlan iza ba'a, sahlan iza ishtara, sahlan iza iqtada." Artinya, Allah telah mengampuni seseorang sebelum kamu. Dia mempermudah dalam urusan jualannya, mempermudah dalam urusan pembelian, dan mempermudah dalam menuntut hak. Hadis ini riwayat Tirmizi. Dia lebih kurang tau sama. Dia punya konten dia. Dia punya point dia, kita mudahkan urusan orang, maka insya-Allah dengan sebab kita permudahkan urusan tersebut dan orang pun senang untuk berurusan dengan kita, maka Allah masukkan orang itu dan kita ke dalam syurganya kerana kita mempermudahkan, menyenangkan orang berurusan. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam tazkir Ramadan ini pada hari Jumaat ini mengenai tentang faedah. Apakah faedah-faedah yang kita boleh ambil daripada hadis-hadis yang telah kita dengar sebelum ini. Insya-Allah. Ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.